Contoh orang Kelantan. Bila dia temu orang yang dia kenal lama dah, sayang baik, dia akan rayak lah. Gelo mena tanding lama tak jumpa bodoh. Kan? Assalamualaikum. Hai guys. Isu Prof. Mahaya dan perkataan buat bodoh-bodoh. Alhamdulillah, Prof. Mahaya dah pun minta maaf dan antara kandungan permohonan maaf dan penjelasan beliau ialah Assalamualaikum anak-anak bonda dan semua yang memberi maklum balas berhubung potongan klip buat bodoh-bodoh yang tulas malam. Untuk makluman, hantaran klip 56 saat tersebut adalah petikan dari live di Facebook page Prof. Mahaya dan YouTube Prof. Mahaya TV berdurasi 40 minit yang diterbitkan pada 6 Februari 2021 jam 6 petang bertajuk Antara Cinta dan Cita-Cita. Siaran live bonda tersebut adalah sebenarnya bagi menjawab persoalan KK Talib ataupun terkelas dan komen-komen dari Facebook berkaitan wanita di dalam dilema antara mengejar kerjaya, cinta serta keluarga. Secara teknikalnya, ini adalah video lama. Bagaimanapun, bonda faham klip yang telah disunting kepada 56 saat ini telah menimbulkan pelbagai reaksi kurang senang dalam kalangan masyarakat, terutamanya kaum wanita sehingga menimbulkan persoalan, perbalahan dan sangkaan. Bonda mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf atas salah faham yang timbul dan ingin merakamkan jutaan terima kasih pada semua yang ambil berat termasuk pihak media, rakan-rakan dan keluarga yang mengambil inisiatif tabayun atau bertanya akan perkara sebenarnya kepada bonda maupun tim bonda. So, apa kita boleh belajar daripada peristiwa ini? Pertama sekali, Brahmi faham macam mana seorang penceramah, seorang motivator, kerana Brahmi sendiri pun dah masuk tahun ke-17 mengakui ada kalanya kita tersalah cakap. Apatah lagi kita manusia, pasti akan melakukan kesilapan. Dalam satu hadis Nabi sebut kullu bani adamul khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam itu pasti buat silap dan sebaik-baik mereka yang buat silap adalah mereka yang bertaubat di atas kesilapan mereka. Kedua, sedikit kesilapan Prof. Mahaya adalah berkaitan dengan hormon testosteron dan benda ni telah dijawab oleh Dr. Harlina Siraj. Dr. Ha ni adalah pakar perunding, obstetrics dan gynecology dan merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM. Dia tulis pernyataan mengenai naiknya tahap hormon testosteron bila wanita sibuk nak buat apa yang lelaki buat. Ini belum pernah Dr. Ha temui dalam pembacaan ilmu perubatan dan pengalaman klinikal Dr. Ha setakat ini. So, itu bab kesilapan Dr. Mahaya. Ketiga, berkenaan dengan perkataan buat bodoh-bodoh. Bagi Brahmi, bila first time tengok video tu, I don't see any problem sebab dia bukannya sebut orang tu bodoh, tapi dia kata buat bodoh-bodoh. Kerana ada beza di antara bodoh, buat bodoh-bodoh dengan buat bodoh. Contohnya, aku sakit hati dengan kau tapi aku buat bodoh je lah sebab yalah tak nak bergaduh. Bukannya dia kata dia jadi bodoh, tapi dia buat tak tahu je lah itu maksud buat bodoh. Bahasa bersembang. Lepas tu buat bodoh-bodoh ni dia macam kita tak payah nak bersungguh sangat lah. Aku berlari bodoh-bodoh je kan. Maknanya tak adalah berlari bersungguh sangat. Itu maksud dia. So, dalam konteks apa yang Prof. Mahaya sebut, maksudnya mengurangkan ego supaya menghormati suami sebagai imam, sebagai ketua keluarga, walaupun si isteri tu belajar tinggi, pangkat tinggi, suami pula kerja biasa-biasa. Kalau nak dibandingkan dengan isteri, tapi bila di samping suaminya, dia tak tunjuk sangat dia hebat. Of course, suami pun kena jadi suami yang soleh lah. Ni suami pengok-ngek juga, lepas tu salah guna kuasa suami ke atas isteri. Tak boleh juga macam tu. Dia macam perkataan gila lah. Ada beza antara kita kata gila, gila-gila dengan buat-buat gila. Even perkataan gila sekalipun dan juga perkataan bodoh pada konteks tertentu, dia tak menjadi masalah. Contoh orang Kelantan. Bila dia temu orang yang dia kenal lama dah, sayang baik, dia akan rayak lah. Gelo mena tanding lama tak jumpa bodoh. Kan? Complete package. Menatang ada, gila ada, bodoh pun ada. Adakah dia nak kata kawan dia tu gila, bodoh dan menatang? Tak. Dia sekadar satu ekspresi nak mengatakan bahawa dah lama sungguh tak jumpa, lama tak temu mata. Tapi di kalangan kita ni mungkin triggered sebab agak sensitif dengan perkataan tersebut, lantas kita buat kesimpulan sendiri sedangkan kita tidak melihat apa maksud sebenar di sebalik teguran Prof. Mahaya. Dan Prof. Mahaya, dia ni hebat orangnya kalau kita tengok dari segi latar belakang beliau. Uish, bukan kaleng-kaleng guys. Dari segi muncul di televisyen tu memang kerap semua orang tahulah. Tapi selain pada tu, dari segi pendidikan,
Selain daripada mendapat ijazah kedoktoran, tahun 1991 mendapat Master of Surgery di UKM, tahun 92 Master of Medicine di National University of Singapore, tahun 93 FRCS di Edinburgh, tahun 98 Fellowship in Ovatis Moorfields Eye Hospital di United Kingdom, tahun 99 PhD Ocular Immunology University of London. Bukan biasa-biasa guys. Puan Mahaya ni dahsyat, luar biasa hebat dari segi pendidikan, dari segi bisnes, dari segi penampilan media, dari segi penulisan. Tetapi bila dia di samping suaminya, Masya Allah, Puan Mahaya sangat menghormati suaminya. Dia merendahkan dirinya. Dia buang segala ego-ego kehebatan Puan Mahaya di samping suaminya. Kenapa? Sebab dia anggap suaminya adalah seorang imam, ketua keluarga yang mesti dimuliakan. Plus, Dr. Azmi Jami'un pun bukan kaleng-kaleng orangnya. Seorang yang soleh, seorang yang mendampingi ulama, seorang yang ada asas agama. So, apa yang Prof. Mahaya sebut tu adalah apa yang dia sendiri amalkan. Bukannya dia jadi bodoh bila dia bersama dengan suaminya, tetapi dia merendahkan egonya walaupun dia sangat hebat ketika dia bersama dengan suaminya. Yang keempat, pengajaran besar yang Rami rasa sangat-sangat penting ialah perangai kita. Perasan tak, orang yang tak setuju dengan Prof. Mahaya yang sebut perkataan bodoh, tapi orang tu juga guna perkataan bodoh dalam komen-komen di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Orang yang tak suka Prof. Mahaya menggunakan perkataan tak elok, dia sendiri menggunakan perkataan lagi tak elok ke atas Prof. Mahaya. Guys, Prof. Mahaya ni dia level mak-mak kita. Paling tidak pun kalau tak setuju dengan dia, gunalah perkataan yang elok, gunalah fakta yang betul, gunalah hujah yang indah dan cantik, bukan caci maki yang menampakkan rupa-rupanya kita lagi teruk daripada orang yang kita kata. Ingat dan renung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Qala man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, pernah Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, apakah amalan paling afdal bagi kaum muslimin? Jawab Nabi SAW, orang muslim yang selamat daripada lisan dan tangannya. Maksudnya, amalan paling afdal, jaga lidah, jaga tangan. Lidah elak daripada maki, tangan tu tak setuju pun jangan menulis benda yang maki orang walaupun atas nama dakwah. Dan pengajaran yang kelima, isu ini sebenarnya menjadi cabaran dan ingatan kepada kaum lelaki. Ada satu gurauan kata, kenapa wujudnya Kementerian Pembangunan Wanita? Sebab terlalu banyak masalah yang berlaku berpunca daripada lelaki. Lelaki lebih banyak wait and see, wanita pula yang mengambil tanggungjawab. Dan bila kahwin, ada banyak kes yang bayar bil elektrik, bayar rumah, bayar kereta, mengajar anak mengaji, semua wanita. Lelaki gimana? Nasib baik agama menetapkan hanya lelaki je boleh jadi imam solat pada lelaki dan wanita. Kalaulah wanita boleh jadi imam pada lelaki dan wanita, silap-silap wanita yang jadi imam, lelaki terus jadi makmum. Muhasabah untuk kita kaum lelaki. Plus, bila Prof. Mahaya sebut tentang jodoh, of course, bab jodoh ni adalah kuasa Allah Azza wa Jal. Dan bila bercakap soal takdir, ada perkara yang memang takkan diubah dan ada benda yang boleh diubah hasil daripada usaha dan juga doa kita. Dan akhirnya, Prof. Mahaya dah minta maaf. Orang-orang yang duk maki hamun dengan perkataan yang teruk tu dah minta maaf belum?